Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Lama sudah tidak berkuda di tanah datar. Lama juga kita tak berjumpa. Para perwakilan sekalian, apa khabar? Bagus. Saudara dan saudari pengacara majlis yang berbahagia, Tan Sri Datuk Paduka Haji Badruddin Amiruddin, pengerusi tetap. Yang amat berhormat Datuk Sri Ismail bin Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, Naib Presiden. Yang berhormat Datuk Seri Diraja Haji Mahathir bin Khalid. Yang berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad Khalid bin Nordin, Naib Presiden UMNO Malaysia. Yang berbahagia, yang berhormat Datuk Seri Dr. Nuraini binti Ahmad, Ketua Wanita UMNO Malaysia. Yang berbahagia Datuk Dr. Ashraf Wajdi bin Datuk Dasuki, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia dan kepimpinannya. Yang berbahagia Datuk Zahidah binti Zariq Han, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia dan kepimpinannya. Yang berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Maslan, Setiausaha Agung UMNO Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur, Bendahari UMNO Malaysia. Ini kena sebut ni duit banyak kat dia. Yang berbahagia Saudara Syahril Sofian bin Hamdan, Ketua Penerangan UMNO Malaysia. Ahli-ahli majlis kerja tertinggi. Yang berhormat Datuk Sri Muhammad Najib Tun Razak, Immediate Past President. Kepimpinan sayap-sayap daripada komponen Barisan Nasional dan juga Friends of BN, Dev jemputan sidang perwakilan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita berkumpul pada malam ni. Lagi satu tanggungjawab yang perlu kita lakukan sebagai ahli UMNO, iaitu Perhimpunan Agung tahunan parti kita yang tertangguh-tangguh mesyuarat bahagiannya dan Perhimpunan Agungnya. Kerana disebabkan semua kita tahu bahawa pandemik COVID melanda dunia dan negara kita tidak ketinggalan. Malam ini kita dapat mengadakan majlis peresmian wanita, pemuda dan puteri. Besok sayap-sayap akan bermesyuarat. Hari Jumaat kita akan ada kita punya Perhimpunan Agung sehingga hari Sabtu. Alhamdulillah tahun ini kita dapat memanggil semua perwakilan datang ke sini. Tidak lagi macam tahun lepas. Kerana SOP yang dibuat tahun lepas amat ketat dan kita tidak dapat memenuhi SOP yang dikenakan kepada kita. Maka kita sebagai parti yang telah pun lama menghormati perundangan negara, kita cuma memanggil ketua dan juga naib-naib ketua dan yang lain-lain. Tak dapat nak panggil semua dan kita mengadakan mesyuarat secara hybrid. Tak sedap mesyuarat secara hybrid ni. Dia kena ramai-ramai datang sini. UMNO ni, dia kalau separuh kat kampung, separuh kat pekan, separuh kat PDPTC, dia kurang dia sikit. Jadi hari ini, selamat datang semua warga UMNO, wanita, pemuda dan puteri ke PDPTC. Ya? Alhamdulillah, kita datang ke sini dengan suatu perasaan yang amat kita sukacita. Kita dah menang PRN Melaka dan kita repeat menang di Johor pada 2 hari lepas. Walaupun banyak orang kata susah nak menang, tetapi kita menang, Alhamdulillah. Ada pula orang kata kita menang ni kerana orang tak datang. A win is a win.
You lose. You lose. Lose mean you kalah lah. Apa nak cakap? UMNO keluarkan kita punya pengundi. You, orang you tak nak keluar tu you punya pasal lah kan? Kan? Apalah. Apa pula kata, 53% saja UMNO ni menang sebab tak ramai keluar. Kalau nak menang, keluarkanlah you punya pengundi. Kan? Ada pula macam tu, ni macam main tenteng, main cenekeh lah orang kata kan? Orang sembilan kata cenekeh lah kan? Tak ada. Nak menang, keluarkan pengundi masing-masing. Terimalah. Kan kami dulu terima kita kalah 2018, kita terima, tak ada pun kata matahari tak terbit, laut tak pasang. Betul tak? Ini macam budak-budak. Memang budak-budak pun. Jadi saudara sekalian, alhamdulillah. Kita menang tempur, medan tempur, PRK, PRN kita menang. Tetapi ada medan tempur yang lebih besar, peperangan sebenar. Itu keutamaan kita. Jadi jangan lupa, jangan alpa. Jangan kita dah selesa dan kita terbuai dengan segala yang kita telah capai selama ini. Kerana pencapaian yang sebenar yang nak kita dapatkan, pencapaian sebenar yang nak kita tuju, ialah semasa PRU nanti. Semasa nanti Parlimen dibubarkan dengan izin Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong. Ini kena saya bagi tahu. Minta-minta juga sih. Bukan kita yang berkuasa. Yang amat berhormat pada menteri yang akan menasihatkan Tuanku Agong. Ya. Barulah Agong setuju ataupun tidak. Kita mesti duduk dulu baru berlunjur. Jangan terus berlunjur nanti berdebum jatuh. Ya, betul tak? Kan? Itu sebabnya adat Melayu ni, adat kita orang Melayu, ada adat merisik. Merisik dulu. Jangan terus hantar cincin tunang. Hantar cincin tunang orang tolak malu. Merisik dulu. Anak pakcik dah dara dah. Boleh tak kami masuk nak menyunting bunga di taman? Kalau ya, barulah bawa rombongan, bawa tepak sirih. Baru diterima dengan senang hati. Ini terus-terus dia tak sudi, balik bawa tepak sirih kosong. Malu. Jadi buat elok proses yang baik. UMNO ni parti dah matang. Parti yang telah lama. Parti yang tertua dalam negara kita, insya-Allah. Ya? Jadi saudara saya sekalian, para perwakilan, tuan-tuan, saudara-saudari perwakilan yang saya hormati sekalian. Kita berhimpun kali ini dalam kedudukan negara dan bangsa masih terus terhimpit dengan segala pancaroba yang sangat luar biasa. Kita terus bergelut dengan pandemik, entah bila akan berakhir. Kedudukan politik dan ekonomi masih tidak begitu memberansangkan. Dan kita sangat bersedih dan berduka cita dengan kehilangan nyawa dan harta benda akibat banjir mega melanda negara sejak kebelakangan ini serta korban pandemik COVID-19 yang menjangkau puluhan ribu. Mari kita ambil kesempatan ini untuk merakamkan juga penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada semua petugas barisan hadapan, sukarelawan dan semua pihak yang telah melakukan yang terbaik untuk negara dan bangsa 2 tahun ini. Semoga Allah mengurniakan ganjaran paling besar kepada mereka. Termasuklah wanita UMNO kita, pemuda kita dan puteri kita yang bertungkus lumus. UMNO terus membela rakyat. Bagi negara sederhana seperti Malaysia, dianggarkan bahawa kita telah kehilangan hampir sedekat nilai pembangunan kemajuan. Segala pencapaian kita selama ini lenyap dan merudum disebabkan oleh pandemik 19 ini. Kita telah kehilangan status quo dari segala segi. Saiz kelas menengah dan menengah atas juga telah berubah. Ramai yang telah terjerumus ke dalam kelompok yang lebih bawah. Pertambahan kadar kemiskinan adalah pada tahap yang sangat membimbangkan. Tidak ada lagi bottom 40 sekarang ni, tetapi dah jadi bottom 60, bottom 60. Yang paling terpukul adalah bangsa kita, bangsa Melayu.
Usahawan Bumiputera termasuk perusahaan kecil dan sederhana berdepan dengan kegagalan dan ramai yang dah muflis pun. Pemilikan ekuiti korporat kita menurun. Wang simpanan persaraan semakin menyusut. Terima kasihlah yang amat berhormat Perdana Menteri tadi petang bagakan kita punya Citra. Banyak yang lega. Apa lambat sangat declare? Sampai dapat hari ini dah. Tapi tak apalah, dapat ini dapat timbul balik. Ramai yang timbul. Thank you very much, Perdana Menteri. Ya. Pengangguran Bumiputera meningkat kepada 4.5% pada suku tahun berakhir 2021. Graduan Bumiputera pula semakin ramai yang menganggur. Ramai yang terpaksa bekerja di bawah kelayakan akademik mereka ataupun underemployment. Semua kekusutan ini, saudara sekalian, sangat mengesan dan membimbangkan kita. UMNO, yang berikrar sebagai pembela orang Melayu tidak boleh sekadar berpeluk tubuh. Melihat semua ini membunuh masa depan bangsa sendiri. Sebagai parti teras bangsa Melayu, kemaslahatan orang Melayu adalah kemaslahatan UMNO juga. Kemerosotan orang Melayu adalah kemerosotan UMNO. Jadi mari kita renung bersama bagaimana harus orang Melayu mendepani semua masalah ini. Adakah orang Melayu sedar bahawa antara punca masalah ini ialah apabila mereka telah kehilangan kekuatan politik? Apatah lagi bila orang Melayu secara besar-besaran menolak UMNO pada tahun 2018. Kemarahan mereka memuncak. Saudara-saudari perwakilan sekalian, kita jangan hidup dalam penafian. Semua tindakan tersebut telah menjerumuskan UMNO ke kelemahan yang sangat parah. Tewas dan hilang segala kuasa. Sehingga kini, di sebalik kemenangan besar dalam pilihan raya negeri Melaka dan Johor, UMNO sebenarnya belum pulih sepenuhnya daripada hukuman keras bangsa Melayu terhadap. Sesungguhnya, penolakan orang Melayu terhadap UMNO telah mendatangkan dua kesan yang sangat penting. Pertama, ia melemahkan UMNO. Malah menyebabkan politik orang Melayu menjadi sangat berkecamuk dan bercemburu. Kedua, kedudukan sosial dan ekonomi orang Melayu mengguncing sangat. Kita jangan lupa. Jangan sekali-kali kita lupa. Sewaktu PH memerintah negara ini, banyak dasar yang diperkenalkan bertentangan dengan kepentingan bangsa Melayu. Kedudukan orang Melayu meleset sehingga akhirnya setelah 22 bulan, orang Melayu sedar bahawa PH tidak boleh menjadi wakil yang dipercayai dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dan agama. Mereka hanya pandai mengabur mata setengah kita. Antaranya, kononnya gaji imam dan peruntukan Majlis Agama Islam akan dinaikkan. Tetapi semua itu penuh muslihat. Ibarat diberi secupak, diambilnya segantang. Justru saya menyarankan bahawa telah tiba masanya untuk orang Melayu dan UMNO kembali berpaut dan bertaut. Menaungi satu sama lain. Jangan kita nafikan orang Melayu perlukan kekuatan politik melalui parti politik yang dominan. Yang ideologinya adalah nasionalisme Melayu dan perjuangan Islamnya adalah bersifat berkemajuan. Yang nyatanya juga, UMNO sangat memerlukan dukungan bangsa Melayu. Tergalas di pundak UMNO, tanggungjawab melindungi bangsa, menjadi jurucakap bangsa dan mencari pencerahan untuk bangsa. Mari kita sama-sama mengingati bahawasanya hubungan UMNO dan bangsa Melayu mesti menjadi lebih konstruktif dan bererti. Orang Melayu mendakap UMNO sebagai wadah politik dan UMNO pula akan mendakap perjuangan bangsa dan agama dengan iltizam sesuai zaman perubahan citra bangsa Melayu dan semasanya. Perwakilan yang saya kasihi sekalian, jangan kita lupa, UMNO memiliki potensi besar, pengalaman sejarah yang panjang
dan model sosial yang handal untuk memberi solusi kepada kemelut orang Melayu hadapi waktu ini. Dalam pada itu, UMNO juga tidak lari dari masalah dalaman. Ini saya nak cakap lah ya. Ini adalah lumrah pergerakan politik. Sedangkan lidah lagikan tergigit. Ini kan pula pergerakan politik dengan jutaan dukungan ahli. Jadi tergigit sikit tu tak apalah ya. Janganlah kita kesah sangat. Namun dia tidak boleh dibiarkan. Jika tidak, ia akan menyekat UMNO dari menjelmakan potensi besar yang dimilikinya untuk menjadi suara politik sebenar bangsa Melayu. Malangnya bukan kita yang tak tahu. Antara kita, ada yang sangat gemar mencatur perpecahan dalaman UMNO. Sehingga muncul segala macam puak. Kluster itu, camp ini. Semua ini datangnya daripada dalam UMNO jugalah. Sama-samalah kita akui dengan jujur, saudara sekalian, kekuatan politik kita juga tidaklah begitu kuat. Kita sekadar mempunyai Perdana Menteri dari UMNO. Tetapi bukan kerajaan UMNO. Ya? Bolehkah kita banggakan kedudukan ini? UMNO pada masa ini hanya menguasai 17% kerusi di Dewan Parlimen. Betapa melesetnya kedudukan dan pengaruh UMNO dengan memiliki peratusan terendah dalam sejarah demokrasi Malaysia. Sekali lagi kita jangan nafikan. Kita juga terpaksa mengurus negara melalui persepahaman dengan pembangkang. Ini merupakan suatu yang tak pernah terlintas dalam sanubari kita. Sehingga menimbulkan kekeliruan. Orang tanya kita UMNO ni sedang memerintah ataupun diperintah. Rakyat beranggapan UMNO ini berkuasa atas ihsan belas orang. Bukan kekuatan dan keupayaan sendiri. Memang berdesing telinga kita. Saya berdesing-desing telinga kita. Malangnya semua itu benar. Sehingga kita sendiri tersepit. Nak didiamkan kadang-kadang orang kata kita bendul. Nak dimarahkan sudah perkara betul. Jadi tolan je lah. Ya? Sorry lah, telan sajalah. Ya? Tolannya. I'm sorry to say. Sorry to say, dengan izin prestasi kita dalam kerajaan tidak menunjukkan keyakinan yang diharapkan. Saya faham dan saya akui. Ada yang mencuba dengan terbaik mungkin. Terhabis baik. Tapi hasilnya kurang juga lagi. Ya? Pemulihan negara, masih belum ada lonjakan konkret. Pembukaan sepadan negara pula baru saja nak dibuka. Datuk Seri, kan? Baru nak buka. Prestasi ekonomi terus suram. Kesempitan masyarakat tidak berkurangan. Sistem pendidikan masih belum mencapai tahap sepatutnya. Malah keterlihatan negara di pentas global seperti lenyap sama sekali. Itulah dia kedudukan sebenar UMNO dan prestasi kerajaan waktu ini. Bagaimanalah UMNO nak dapat menjadi wakil yang berkesan kepada Melayu jika sebeginilah kedudukan dan prestasi kita dalam kerajaan? Para perwakilan yang saya hormati sekalian, rumusan dari semua ini ialah UMNO mesti menerokai jalan keluar. Kita mesti keluar daripada keadaan ini. Kerana kita mesti kembali menjadi wakil politik bangsa Melayu yang benar-benar diyakini oleh orang Melayu. Ya? Yang dicari dan didambakan setiap masa. Yang tanpa UMNO, pencerahan bangsa itu tergendala dan hilang hala. Untuk ini, UMNO mesti menjadi ketumbukan politik terkuat Melayu. Bukan sekadar parti terbesar. Tak guna ada sorakan lebih 3 juta ahli, tetapi dengan hanya 17% perwakilan di Parlimen. Oleh itu, saudara sekalian, UMNO mesti mempunyai strategi dan sasaran yang jelas. Bagi saya cakap, nombor 1. Pertama, menjadi parti politik terkuat dan paling dominan di Malaysia. Hanya parti terkuat saja dapat menjadi teras kepada kerajaan yang stabil. Jika parti kuat dan dominan, kepentingan bangsa Melayu dapat UMNO perjuangkan dengan berkesan, insya-Allah. Ya. Tanpa boleh dirungut-rungut, tanpa boleh diugut-ugut. Nak tekan butang lah, itulah ini macam-macam. Bila kita tukar butang, marah pula dia. Telah tiba masanya semua orang Melayu kembali ke pangkuan UMNO. Balik-baliklah. Yang dah tersasar tu balik-baliklah. Ya. Masuk ramai-ramai masuk UMNO.
membuang masa kat luar tu. Cukup-cukuplah bersaing memudaratkan bangsa. Mari kita bersatu dalam UMNO. Jadikan ianya satu-satu wadah paling berpengaruh, paling kuat dan paling unggul untuk politik Melayu di tanah air. Ambillah pengajaran daripada kejayaan PRN Melaka, Johor serta semua PRK sebelumnya. Bahawa UMNO itu adalah pilihan jelas orang Melayu. Parti Melayu lain walaupun dipimpin oleh tokoh Melayu yang berpengaruh dan berjasa sekalipun tidak akan dapat menggantikan UMNO, parti bertuah ini, tuan-tuan. UMNO telah menjadi sebuah institusi Melayu, bukan sekadar sebuah parti politik. Nombor dua, kita mesti memenangi pilihan raya dengan majoriti yang besar untuk membentuk kerajaan yang stabil. Berhentilah ya. Tak payahlah nak menagih segala nyawa dan dukungan dari parti seteru kita demi hendak menguruskan kerajaan. Ya? UMNO tak boleh bergantung harap dan belas kasihan daripada orang lain. Kita mesti berdiri sendiri. Kita mesti yakin dengan plan kita untuk Malaysia. Dan ketiga, UMNO mesti menampilkan kepimpinan kerajaan yang mendapat mandat yang padu, berwibawa dan mampu pula memacu pembangunan Malaysia dengan lebih berganda. Kepimpinan yang berprestasi dan berpengalaman yang boleh mengundi Malaysia menjadi negara sederhana yang berpengaruh dan maju adalah sangat penting, di mana dasar UMNO boleh diterjemahkan menjadi dasar kerajaan, yang mana parti dan kerajaan akan seiring sejalan. Para perwakilan yang saya kasihi, saya nak ingatkan di sini, dan saya perlu nyatakan di sini, ahli parlimen, rakan-rakan kita janganlah pula menentukan jalan sendiri. Ya. Janganlah bercanggah nyata dengan pendirian parti. Sesungguhnya sebagai parti yang hendak kembali kuat, UMNO tidak akan membenarkan sesiapa juga melupakan tanggungjawab mereka sebagai wakil rakyat mewakili UMNO. Bukan mewakili kelompok tertentu ataupun pemimpin tertentu. Wakilkanlah UMNO dalam kerajaan. UMNO tidak boleh membiarkan pendirian dan ketetapannya menjadi terpencil disebabkan oleh sikap segelintir rakan-rakan kita. Ini adalah satu kelemahan yang mesti dibentras oleh UMNO sendiri. Apa guna kita bergerak sebagai sebuah parti politik, namun bila kita menjadi sebahagian dari kerajaan, pendirian parti menjadi enteng dan tidak penting, tidak diperjuangkan. Justru, sasaran 3 serangkai yang saya unjurkan tadi harus menjadi fokus kita dalam masa terdekat. InsyaAllah, yang jelas, UMNO akan kembali menjadi kepercayaan. Jadi kepercayaan bangsa Melayu dan menjadi wakil politik Melayu yang berkesan. Saudara-saudari, para perwakilan yang saya hormati sekalian, untuk merealisasikan sasaran 3 serangkai yang saya sebutkan tadi, tumpuan PAU kali ini mestilah menyediakan parti untuk PRU yang akan datang. Ya. Tumpukan. Fokus untuk tahun 2022 ini bukan fokus pemilihan parti. Bukan singkir-menyingkir. Bukan mengagih segala jawatan dan habuan. Fokus kita sebenarnya, saudara sekalian, adalah untuk UMNO kembali memenangi PRU menjadi kerajaan dan memimpin negara. Saya yakin dan benar-benar percaya, kita boleh. Tak mudah tapi boleh. Sudah tentu ada cabaran dan halangan. Laut mana yang tak ada bergelora? Tetapi, kalau kita bersedia dengan rapi dan teliti, serta bekerja kuat, nescaya tidak ada bukit terlalu tinggi untuk kita daki. Dan tiada lurah yang terlalu curam untuk kita turuni. Ya? Namun kita mesti ingat, cabarannya juga sangat besar. Antaranya ialah, pertama, BN yang UMNO dukung tidak seperti dulu lagi. Di sebalik kemenangan besar, di Melaka, di Johor, kita tidak seperti sebelum pilihan raya ke-18, ke-2018 dulu. Kita hilang di Persada Sarawak. Di Sabah kita hanya menjadi sebahagian dari kerajaan, bukan menguasai kerajaan. Tiada lagi safe deposit yang menguntungkan BN selama ini. Kedua, semenjak tewas, satu persatu rakan komponen BN meninggalkan kita.
Pemikiran mereka lebih dahsyat dari laga orang yang membuang sepah selepas habis madunya. Tanpa belas, tanpa kias. Kita semua terpukul memikirkan apakah sebenarnya selama ini mereka benar-benar sahabat ataupun saudara. Ataupun BN ini hanya sekadar medan untuk menunggang kuasa. Daripada 13 parti komponen, kini BN hanya tinggal lagi 4 rakan karib yang terus kekal yakin untuk bersama. Saya mengambil kesempatan ini menzahirkan ucapan berbanyak-banyak terima kasih rasa penghargaan kepada rakan-rakan MCA, MIC dan PBBRs dan rakan-rakan Friends of BN. Semangat setia kawan rakan-rakan sekalian amat luar biasa dan amat dihargai. Terima kasih banyak-banyak. Sisi Nandra Barnakum, thank you very much. Ketiga, ramai pemimpin UMNO yang telah meninggalkan UMNO. Kerana mereka lah terbitnya bersatulah, berjuanglah, warisanlah. Mereka ini dah berpatah arang, berkerat rotan dengan kita UMNO. Semua ini telah secara langsung mencabar potensi UMNO untuk menjadi parti terkuat bangsa Melayu. Yang kekal dalam UMNO pula, sewaktu UMNO kalah, mendiamkan diri. Dalam sekelip mata, mereka putus harap dengan UMNO. Baru diuji dengan sebuah kekalahan sudah seperti kehilangan akal. Kalau dulu bergolok bergadai, ingin ke depan memimpin. Tapi bila UMNO kalah, UMNO tewas, ada pemimpin kanan yang memberi alasan ingin berehat. Dan ada yang melompat ke parti lawan dengan alasan paling jijik dan meloyakan. Kini bila UMNO dah semakin diterima kembali oleh orang Melayu, muncullah mereka. Seolah-olah mereka lah benteng pertahanan UMNO selama ini. Kerana golongan oportunis sebeginilah, UMNO akan terus berhadapan dengan krisis meyakinkan rakyat tentang wibawa dan iltizamnya untuk berubah dan mendakap islah. Keempat, lanskap politik Malaysia seperti telah saya nyatakan semenjak 2 tahun lepas telah tersangat disrupted. Terlalu banyak angkubah ataupun variables. Sehingga perhitungan kemenangan menjadi sangat sukar. Susah kita nak kira. Susah kita nak agak. Kalau dulu senang. Wanita buat je. Kita tahu dah. Tapi tahniah wanita. Ini bukan nak bodek wanita ya. Dua-dua PRN Datuk Nur Aini, Kak Rusdi, Riza. Nur wanita di Melaka dia kata kita menang 2-1. Betul-betul 2-1 menang. Hebat wanita. Ha? Tapi di Johor ni saya tak yakin kita boleh menang begitu banyak. Tapi wanita punya anggaran angka menang 41 tu. Okay? Ha? 40, menang 40. Saya kata dengan Kak Rosni saya kata ya betul. Sebab kita punya kajian nak dapat 31 pun susah. Tapi dia kata 40 tu. Hebat wanita punya kajian. Tahniah kita jawab. Malam ni bagi nombor, besok pagi ada draw. Bagi saya nombor. Kita harus mengurus generasi. Tuan-tuan saudara sekalian, kita harus mengurus generasi milenial. Dan hingga sekarang pun belum ada petanda jelas bahawa UMNO telah meyakinkan mereka. Kita tak boleh sekadar memberitahu kepada generasi ini bahawa UMNO parti terbesar. UMNO pejuang kemerdekaan. UMNO ini pendiri bangsa. UMNO ini pembela Melayu. UMNO itu dan ini. Percayalah cakap saya. Mereka tak akan dengar. Sekalipun mereka dengar, ia tak akan menarik perhatian mereka untuk menyertai kita. Kita perlu sentuhan baru, cara baru dan imajinasi baru. Apatah lagi dengan kemenangan sulung muda di Johor. Beberapa hari lepas, penembusan ini wajar menjadi ingatan penting untuk kita terus menyantungi golongan milenial ini. Terakhir, kita juga harus mengurus harapan orang Melayu yang semakin sophisticated, hasil dari urbanisasi dan juga modernisasi. Orang Melayu hari ini dah jauh berubah. Dah berbeza berbanding dengan 2-3 dekad yang lalu. Semua ini adalah cabaran yang nyata untuk UMNO mesti uruskan jika kemenangan adalah sasaran kita. Perwakilan yang saya hormati sekalian,
Semua cabaran tersebut boleh melemahkan semangat kita. Jangan sekali-kali meragui keyakinan kita pula. Jangan sampai kita gementar untuk melakukan langkah yang berani. Kita mesti mempunyai keyakinan terhadap kemampuan, kekuatan dan ketahanan UMNO. Dan kita tak boleh dikalahkan dengan sindrom defisit keyakinan. Ketahanan, kemampuan dan kekuatan UMNO itu adalah pada setiap seseorang daripada kita semua. Bukan pada mana-mana pihak pemimpin secara bersendirian. Hentikan pemikiran gemar bergantung kepada parti lain untuk memerintah. Apatah lagi bergantung dengan PAS, Bersatu dan PH. Jangan bergantung talian hayat dan nyawa simpanan kepada mereka. Budaya mencari talian hayat mesti dibuang. Jangan sekali-kali meminta nyawa daripada orang lain. Ya? Kita mesti juga berhenti memberi nyawa pula kepada orang lain. Ya? Jangan kita bagi nyawa. Nyawa kita pun dah parah ni dah nak bagi nyawa ke orang. Khususnya mereka yang mengemis peluang. Tapi akhirnya menikam kita dari belakang. Saudara saya sekalian, saya nak huraikan di sini kenapa saya sangat yakin bahawa sasaran kita untuk menjadi terkuat, menang pilihan raya dan membentuk kerajaan dan memimpin negara secara berprestasi adalah sesuatu yang realistik dan boleh dicapai. Nombor satu, kerana saya melihat wujud trend perubahan dalam lanskap politik nasional. Tak banyak yang berubah secara drastik, tetapi ada yang berubah secara jelas. Paling nyata ialah kembalinya keyakinan pengundi dan orang Melayu terhadap keupayaan UMNO mengemudi sebuah kerajaan yang stabil. Ya? Tengok kita, tahun lepas saya katakan UMNO mesti menjadi teraju kerajaan. Bulan 8 tak tarik plug, kita tarik plug. Jangan main silap pulut. Kita dapat jadi Perdana Menteri UMNO, dah stabil kerajaan. Ya? Kan cantik? UMNO mesti menjadi peneraju. Perancangan Allah tu sangat misteri, saudara sekalian. Semenjak tewas pilihan raya 14, kita yang kekal bersama UMNO tak pernah putus harap. Segala golora yang mengasak kita, kita hadap dan tempuh dengan matang dan berhikmah. Kita tanggung segala cercaan, kita hadapi segala ejekan. Kita kumpul semula semangat yang hilang. Kita susun kembali saf strategi dan segala kekuatan. Dari segenap penjuru negara, kita turun ke lapangan berjumpa masyarakat, meyakinkan mereka bahawa UMNO masih wujud, hidup dan relevan dalam masyarakat Malaysia, insya-Allah. Satu demi satu PRK kita tempuhi. Bermula 2019, UMNO memenangi semua PRK kecuali di Sandakan. Ya, kita menang semua, jangan lupa. Kita kalah di Sandakan saja. Sebenarnya PRN di Sabah juga kita menang. Dan kemuncaknya kemenangan majoriti 2/3 dalam PRN Melaka dan di Johor BN menang besar di sana. Alhamdulillah. Tahniah kepada semua petugas, jentera pilihan raya dan ahli parti kerana telah bekerja begitu kuat bersungguh-sungguh mengusahakan segala strategi yang telah kita rancang ke arah semua kemenangan ini. Lari macam lipas kudung. Kuno ke sini, kusuno ke sini. Ketua Pemuda lari macam lipas kudung. Noraini tempat nasib baik tak terbarai kain. Minta maaf ni. Lari ke hulu ke hilir. Dengan putrinya, dengan boskunya bergaya-gaya ke sana. Jadi hantu gaya. Perdana Menteri dan rakan kabinet memberikan semangat juga kepada kita untuk bersama-sama. Ya? Ini rahsianya kita boleh menang. Jadi mari kita teruskan sama-sama. Orang Melayu akan terus percaya dan kembali menyokong UMNO kalau itu gaya. Apa maknanya ini semua? Maknanya UMNO telah mula kembali menguat. Kembali diyakini dengan momentum yang deras dan cergas untuk memberikan saingan terkuat dalam PRU yang akan datang. Dan semua ini berlaku kerana orang Melayu telah kembali mendukung UMNO. Tanpa sedikit niat untuk berasa riak ataupun angkuh, saya ingin tegaskan bahawa kembalinya sokongan bangsa Melayu kepada UMNO bukan kerana adanya ubat-ubat mujarab daripada parti yang tertentu. Ya, semuanya hasil daripada ikhtiar kita untuk menguat kembali parti. Kita membuktikan pada semua bahawa kita bukan itik kaki patah. Ya. Kita mungkin tercedera, tetapi masih boleh berjalan dan berlari. Kepada mereka yang mengumpamakan UMNO ini seperti itik yang patah kaki,
kami di sini ingin ingatkan, gelarlah dengan apa yang sedap sebutannya di bibir. Tetapi UMNO akan terus menjadi kaki tangan rakyat dan malah buat kerajaan pada kali ini. UMNO akan terus menjadi kaki tangan kepada kerajaan tumpangan yang sedia ada sekarang. Kedua, BN boleh memenangi PRU akan datang dengan prestasi, kerana prestasi PS dan PN itu sangat berbeza dengan rekod BN. Tanpa pengalaman dan hanya dengan agenda halimunan, mereka tidak diasaskan kepada realiti semasa. Sebagai sebuah pemerintahan yang ada gambaran jelas, kerajaannya adalah kerajaan yang disifatkan sebagai kerajaan kakistrokasi. Itu kerajaan yang gagal. Rakyat akhirnya sedar bahawa yang tersurat di lembaran manifesto PS itu adalah semata-mata ilusi. Dan rakyat juga tahu yang PN terhasil daripada percaturan politik yang licik, jual-menjual, beli-membeli rakyat. Akhirnya yang terselah adalah kegairahan dalam merebut kuasa. Bukan ransangan kebaikan dan pemulihan negara dan bangsa. Sesungguhnya, saya mengungkapkan ini semua saudara sekalian dengan penuh kesedaran bahawa UMNO itu sendiri turut berada dalam kerajaan PN yang lemah dan sederhana pada ketika itu. Tetapi kita mesti bersikap jelas bahawa kita tidak boleh mengambil pendekatan untuk berdiam diri dan berdolak-dalik. UMNO mesti ada prinsip sendiri. Ketiga, kerana UMNO itu sendiri telah mula berubah. Kita telah merasai betapa sukarnya jadi bila kita tewas. Kerana peritnya menjadi sebuah parti besar yang tewas, ramai sekali yang mula mendesak UMNO mendakap agenda pembaharuan. Tak pernah terbayang sebelum ini, suatu hari UMNO akan bercakap tentang penyertaan besar-besaran calon baru dalam PRK dan PRN. Sekarang UMNO menjadi pelopor kepada pembaharuan tersebut. Malah kini UMNO yang paling kehadapan dalam memperjuangkan akta khas bagi mencegah akta lompat parti dan pengenalan prosedur pilihan raya pecat dengan izin recall election. UMNO juga bersetuju untuk gerakan undi 18. Malah kita memberi tambahan kepada agenda tersebut. Agenda pembaharuan bukan lagi agenda pembangkang. UMNO hari ini adalah parti yang pro-reform mengatasi lawan kita. Saudara-saudara sekalian, semua momentum ini sangat mengujakan. Soalnya bagaimana harus UMNO melayari cabaran PRU yang ke-15 nanti. Kita tak boleh masuk gelanggang dengan persiapan sederhana, substandard. Pencak dan rentak serta langkah kita mesti kemas. Pasukan kita mesti bersedia. Dan penguasaan gelanggang harus ada pada tahap yang terbaik. Persiapan UMNO menuju PRU 15 mesti unggul. Justru saya menyarankan beberapa strategi penting di sini. Pertama, strategi kemajmukan dan kepelbagaian mesti ditampilkan. Pentas politik Malaysia hari ini ibarat pesta. Syarat dan sesak dengan pemain. Padat, banyak parti. Pelbagai parti baru wujud ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Bersaing mahu memecah dan meraih undi Melayu dan bukan Melayu. Survival UMNO selepas ini bergantung juga kepada keupayaan kita meyakinkan segmen bukan Melayu. Kerana undi Melayu sahaja tidak akan mencukupi untuk membentuk kerajaan yang stabil, yang kuat. Apatah lagi kerajaan yang dominan dalam negara kita. Namun, kenyataannya ialah kita tidak boleh mengharap hanya kepada rakan sekutu kita untuk menyalurkan sokongan bukan Melayu kepada UMNO dan BN. Ia sangat berisiko dan tidak selari dengan kepentingan jangka panjang UMNO. UMNO mesti mempunyai strategi sendiri. Bahawa UMNO adalah taruhan yang sederhana, yang tidak ekstrim, yang meraihkan kepelbagaian dan mampu membawa kestabilan. Kerana inilah yang pernah UMNO tampilkan kepada golongan bukan Melayu sewaktu zaman kepimpinan Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Ismail, Tun Husin hatta pada zaman Tun Mahathir sendiri. Sebagai sebuah parti nasionalis dengan citra kemajmukan, adil kepada semua dan menjaga kepentingan semua. Itu ataupun ini satu cabaran yang sangat sukar. Bukan semudah dengan hanya menurunkan calon bukan Melayu ataupun melaungkan naratif bahawa UMNO dan BN adalah
sederhana, inklusif dan parti untuk semua. Bukan macam tu. Kerana yang wajar kita uruskan bagi menarik golongan bukan Melayu ini adalah mengurus sikap ketakzuban dan prejudis terhadap UMNO. Bukan kerana ideologi UMNO yang nasionalis. Para perwakilan sekalian, sebenarnya orang Melayu ini adalah bangsa yang sangat meraihkan kepelbagaian. Ya? Kita tegas tapi terbuka. Santun dan lembut, tetapi bukan untuk dipijak-pijak. Itulah sebenarnya sikap Melayu dalam menjalinkan hubungan dengan bangsa lain. Kedua, UMNO mesti melebarkan sokongan dalam kalangan orang Melayu bandar dan memantapkannya. Sekadar untuk bersandar kita dengan penyokong tegar di luar bandar adalah tidak memadai. Realitinya saudara sekalian, jumlah penyokong tegar kita semakin menyusut kerana penghijrahan ke bandar dan kerana penembusan modernisasi dan juga maklumat di kawasan luar bandar. Sumber kekuatan UMNO mesti melangkaui kawasan heartland Melayu. Kerana Melayu telah lama berhijrah ke bandar dan kawasan Melayu juga telah banyak dibandarkan. Lebih ramai Melayu tinggal di bandar waktu ini daripada di luar bandar. Malangnya kita terus berhadapan dengan kesukaran untuk benang di kawasan bandar. Meskipun pengundi Melayu adalah sangat ramai. Fenomena ini tidak boleh dibiarkan berlarutan. Oleh itu, bukan parti jago kampung. UMNO bukan parti jago kampung. Hakikatnya, ia memodernkan Malaysia. Jadi mengapa kita gagal memikat nurani Melayu yang kita sendiri modernkan? Ketiga, menuju PRU akan datang, UMNO memerlukan visi yang konkret untuk Malaysia. Bukan sekadar manifesto. Mari kita rumuskan satu visi yang benar-benar segar dan baru. Penyertaan aspirasi yang menjangkau imajinasi pengundi Melayu dan bukan Melayu. Suatu tawaran yang tidak boleh ditolak oleh sesiapa pun. Satu aspirasi yang menjadi landasan kepada semua. Sesuatu yang saya gelar agenda bersama untuk masa depan bersama. Ataupun dengan izin, a common agenda for common future. Visi sebegini harus mengungkap dan menzahirkan cita-cita kita untuk Malaysia yang lebih baik. Agar melaluinya kita dapat mendorong kepercayaan rakyat Malaysia bagi memberi peluang untuk kita kembali memerintah. Kita jelaskan di dalamnya bagaimana kita akan memulihkan ekonomi, menguatkan kebolehsaingan negara, bagaimana reformasi politik dan institusi akan kita lakukan, bagaimana mengurangkan segala bentuk kesenjangan ekonomi dan sosial, merangsang kembali keterlihatan Malaysia di pesada antarabangsa, membangun sistem federalisme yang baru, menangani perubahan cuaca dan kelestarian masa depan, memajukan bangsa dengan syiar Islam. Ringkasnya, ia tidak akan terhad kepada aspek ekonomi, politik dan reformasi institusi sahaja, tetapi terangkum di dalamnya pendirian menolak kebejatan, pengutamaan nilai serta mengangkat kebijaksanaan sebagai pingat hidup paling berharga. Semua ini mesti menjadi taruhan segar dan inovatif dari UMNO bagi tanah air yang majmuk dan sederhana. Bukan hanya tentang ribit sana, ribit sini, bantuan sana, bantuan sini. Apatah lagi menjadikan manifesto kita seperti hanya suatu pengumuman bajet layaknya. Kenapa visi seumpama ini penting? Kerana rakyat Malaysia bukan lagi pengundi dekat 80-an dan 90-an. Citra dan cita rasa mereka telah berubah. Bukan sekadar hanya pembangunan, tetapi kelestarian kehidupan bermutu, kebebasan asasi dan kerajaan yang berintegriti yang mereka lihatkan. Tanpa naratif luar biasa, kita tak mungkin dapat mereka terpukau dengan kita. Apatah lagi membuang masa dengan mendabik dada tentang pencapaian lepas. Itu semua dah jadi sejarah. Biarlah ia menjadi perkara lepas. Rakyat mahu rencana masa depan yang lebih padu, realistik dan menarik perhatian. Keempat, kita harus memutuskan secara strategik. Ini penting. Siapa yang nak kita ajak berpakat dan formula perkongsian kuasa yang bagaimana harus kita tawarkan. Saudara sekalian, UMNO mesti tahu dengan siapa harus kita berpakat. Realitinya, kesepakatan komponen Parti BN waktu ini adalah pada tahap yang sangat baik. Tetapi mencari rakan untuk membentuk kerajaan yang kuat
selepas pilihan raya adalah strategik kepada kestabilan kerajaan. Bukan saja kuat, tetapi inklusif, terutamanya melalui menjalinkan kerjasama erat dengan pelbagai parti termasuk daripada Sabah dan Sarawak. Namun siapa yang nak mau kita ajak berpakat? Siapa pula yang nak kita tolak sekeras-kerasnya? Dan apa pula yang menjadi pertimbangan utama kita dalam memutuskan siapa lawan dan siapa kawan? Semua ini memerlukan keunggulan politik dan hikmah. Bukan hanya tangkap muat. Seperti pembentukan PN, minta maaf cakap. Semua kata, sesumpah, itik, segala yang melintas di depan, terbang di depan, mereka cekup dan mereka ambil. Ya? Jadikan satu kerajaan. Itu sebabnya macam-macam ada. Yang pasti kita tidak akan mengajak berpakat parti yang secara terang-terang ditubuhkan untuk menggantikan UMNO. Tidak. Kita tak akan berpakat dengan orang yang nak bunuh kita. Apatah lagi DAP dengan agenda chauvinismenya. Dan kepada rakan kita, si mata keranjang yang bermain berbagai-bagai kolam, mendambakan keuntungan daripada semua dan berasmara dengan pelbagai musuh UMNO. Pada waktu yang sama nak bercinta pula dengan UMNO. Pendirian kita UMNO tidak pada yang curang dan hanya pada yang setia. Tidak pada yang curang, hanya pada yang setia. My better half is up there. Hello, how are you? Pada yang setia. Saya meramalkan bahawa kerjasama politik selepas PRU ini bagi maksud membentuk kerajaan yang kuat mesti bersandarkan kepada a common agenda for common future. Ya, agenda bersama untuk masa depan. Ia berpandukan agenda base dan bukan bersandarkan kepada pakatan ataupun partnership base. Partnership base. Cukuplah dengan segala penubuhan, segala bentuk perikatan, barisan, pakatan, gabungan. Semua ini hanya kosmetik. Tak disandarkan kepada satu agenda bersama demi Malaysia yang lebih baik. Tetapi sekadar tolak ansur politik demi mahu berkongsi kuasa. UMNO mesti mempelopori kerjasama mentadbir negara melalui perjanjian bersama ataupun coalition agreement yang berasaskan agenda bersama demi masa depan bersama. Ia wajar menjadi rukun dan tiang seri yang mendasari kerjasama pembentukan kerajaan. Dan setelah 5 tahun, kita kembalilah semula nanti kepada pengundi dengan jalan masing-masing. Biar pengundi menentukan masa depan kita dan pencapaian kita serta memilih kerajaan yang seterusnya. Ambillah iktibar daripada pengalaman BN selepas kalah pilihan raya ke-14. Segala fixed deposit kita hangus begitu saja. Segala rakan dan tawalan yang kita dukung selama ini tidak berlengah-lengah meninggalkan kita waktu kita tewas. Dan ambillah juga pengajaran kegagalan Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat, Perikatan Nasional dan pelbagai kerjasama politik. Semuanya sangat bersifat survival centric. Bukannya berpaksikan agenda konkret demi rakyat dan tanah air. Malaysia sebenarnya perlu bersatu demi sebuah negara yang sejahtera melalui visi bersama. Kita mahu mengurus negara. Bukan untuk membuat pelbagai pakatan demi pakatan yang tidak berkesudahan. Saudara yang saudari yang saya hormati sekalian, memenangi pilihan raya dan menguasai kerajaan bermakna merancang agar PRU diadakan dalam masa dan waktu yang tepat. Masa dan waktu yang tepat. Ya? PRN di Melaka, Sarawak dan Johor memberi beberapa petunjuk penting. Bahawa masanya sekarang, bukan tahun depan. Masa dia sekarang. Ya? Sebabnya saya petikan begini. Pertama, kerana pihak lawan ternyata sangat lemah sekarang. PKR kalah semua kerusi mereka di Melaka, Sarawak dan menyanghana satu kerusi di Johor. Itu pun kita kesian. Tinggalkan satu sebagai batu nisan. Kalau tidak mati tak berkubur, tak bertanda. DAP pula kehilangan banyak kerusi di Melaka dan kalah hampir semua kerusi ditandingi di Sarawak. Di Johor pula mereka hanya menang 10 daripada 14 kerusi. PN pula
dalam semua PR yang lepas hanya bergantung kepada jentera PAS dan tidak menjadi pesaing yang handal lagi di Geruni. Di Johor, PN telah kita jinakkan dengan hanya menang 3 kursi. Itu pun kalau kita buat strategi betul-betul, kita boleh menang 2 kursi lagi. Manfaatkan segala peluang dan ruang atas kelemahan musuh kita ini. Kita kan menyerang waktu mereka lemah. Betul Sri? Ini filsafah tentera. Strike while your enemy is weak and strike while the iron is hot. Dengan izin. Jangan tunggu dia dah regroup balik besok. Regroup dia bersama-sama dia. Dia dah cium mulut macam PRU 14, Tun Mahathir dengan Anwar Ibrahim cium mulut, baru kita nak buat. Sorry Datuk Najib. Itu masa tu kita buat mati. Menempah maut. This is the time, now is the right time for us to strike. Itu falsafah peperangan. Melengahkan PRU akan membuka potensi kebangkitan pembangkang. Jangan kita ulang lagi. Nombor 2, umum mengetahui bahawa persefahaman politik pembangkang adalah sangat bercelaru sekarang. Semua berlumba-lumba dengan cita-cita sendiri. Bagaikan enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Ada orang dah tak percaya lagi pula dengan simbol partinya, pakai simbol sendiri. Pun hanyut juga. Semua gairah bertanding tanpa mengukur kepayaan sebenar. Ada yang tidak punya struktur, hanya berpaut pada seorang dua personality. Itu pun tanpa pengalaman. Tanpa kesatuan, mereka tidak boleh mengalahkan kita. Ketidaksepaduan pembangkang adalah strategik kepada UMNO. Inilah masanya kita pintas memantas saat mereka berpecah dan bertelagah. Kita mesti pantas memintas mereka. Ketiga, pelbagai pilihan raya semasa pandemik telah berlangsung dengan berjaya dan teratur. Maka tiada alasan untuk kita melengahkan PRU. Malah menganjurkan PRU semasa pandemik adalah pilihan terbaik. Semuanya dilaksana dengan disiplin, ketertiban seperti di Melaka, Sarawak dan di Johor. Nombor 4, prestasi kita sebagai kerajaan sangat bergantung Tok Sri kepada pelbagai faktor dalam dan luaran. Dengan memuncaknya krisis Ukraine dan Rusia, tergugatnya Europe Security Order, ketidakpastian tentang kemungkinan ada ancaman pandemik baru, ketegangan hubungan USA dan China, serta pembukaan perlahan sepadan sehingga menjejaskan global supply chain, prestasi ekonomi Malaysia sangat terdedah kepada semua kegawatan dampak semua ini. Harga barang juga semakin naik mendadak. Tak terkawal dan tidak masuk akal. Kemarahan rakyat membuak-buak. Semakin lama kita biarkan, semakin ramai orang akan mengkambing hitamkan UMNO dan BN. Semua ini akan menjadi peru politik Pakatan Harapan untuk menembak kerajaan dan UMNO akan menerima tempiasnya. Oleh itu adalah sangat berisiko untuk melengahkan PRU dalam keadaan ekonomi negara yang tidak menentu akibat faktor dalaman dan antarabangsa. Dan yang terakhir, BN mesti mengembalikan semula mandat rakyat untuk memilih kerajaan yang sah. UMNO, saudara sekalian, adalah the custodian of the democracy di negara ini. Bukan sekadar pemain politik biasa. Kita yang membidani, menyuburkan dan melestarikan demokrasi di tanah air ini. Jangan terus berdolak-dalik. Malaysia tidak pernah ditadbir oleh kerajaan yang tidak terbentuk melalui pilihan raya yang demokratik. Keabsahan kerajaan sekarang terus dipersoal. Kita tidak menang dalam pilihan raya lepas. Kita hanya menguasai kerajaan melalui percaturan politik. Sampai bila kita mahu bergantung kepada CSA dan MOU untuk mengurus kestabilan negara ini? Sejak bila kelangsungan serta keabsahan kita sebagai pemerintah bergantung pada ihsan dan simpati parti lain? Sampai bila? Kita berkehendakkan kerajaan dengan parti yang terkuat, yang tanpanya sebuah kerajaan yang stabil tidak boleh dibentuk. Mengambil kira semua ini, UMNO harus mengambil pendirian tentang kewajaran menyegerakan PRU yang ke-15. Saya maklum. Saya tahu. Ada dalam kalangan kita yang akan membantah cadangan ini. Akan tetapi apakah jaminan
bahawa keadaan akan lebih baik memihak kepada BN jika kita terus menangguhkan pilihan raya umum. Adakah alasan menolak PRU sekarang berdasarkan satu penilaian risiko ataupun risk analysis yang teliti dan mendalam, atau sekadar mengikut kata hati dan bisikan emosi? Apakah dengan menangguhkan PRU, BN akan berada dalam keadaan yang lebih selesa untuk menang? Jika demikian, apakah rumusnya untuk perkara sedemikian berlaku? Momentum apa lagi yang kita nak tunggu untuk menghadapi pilihan raya apabila ada feel good feeling terhadap kerajaan waktu ini beransur-beransur pudar? Apakah jaminan bahawa CSA dan MOU kita meterai sekarang ini akan terus bertahan dalam keadaan politik yang sangat dinamik ini? Saya pulangkanlah kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, balik fikirlah masing-masing. Ya? Fikir elok-elok. Saudara-saudari para perwakilan yang saya hormati sekalian, saya ingin mengakhiri ucapan saya pada malam ini mengingatkan diri saya dan semua perwakilan bahawa kemenangan manis di Melaka dan Johor bukan satu kemegahan. Bukan untuk kita lupa akan daratan dan mendabik dada bangga. Walaupun ia adalah tanda jelas dan terang bahawa UMNO telah mula pulih dan bangkit. Tetapi perjalanan kita masih jauh, masih berliku. Pada saya, kemenangan di Melaka dan Johor adalah peluang kedua untuk UMNO yang diberikan oleh orang Melayu kepada kita. Jadi janganlah kita sia-siakan kepercayaan ini. Kita mesti kembali bukan saja menguasai Melaka dan Johor, tetapi seluruh negara. Tetapi yang penting ialah membela bangsa dan memajukannya. Lalu kita semua mesti bekerja keras. Bekerja keras itu wajib. Kalau kita tak boleh mengharapkan keajaiban dalam membina sebuah cita-cita dan harapan. Menjadi parti terkuat, memenangi pilihan raya, membentuk kerajaan yang stabil dan memimpin Malaysia dengan berprestasi adalah aspirasi baru untuk bangsa kita, yang mesti diikhtiarkan dengan semangat, dengan keringat, dengan kudrat, dengan muafakat. Ingatlah, ikrar tanpa ikhtiar itu bohong. Ikhtiar tanpa sabar itu kosong. Ikhtiar tapi sabar. Berbincanglah dan berbahaslah dalam suasana keluarga besar UMNO. Bincangkanlah bagaimana kita terus perkasakan parti dan dalam masa yang sama menyusun strategi yang padu untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15 nanti, insyaAllah. Dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan Perhimpunan Agung Wanita Pemuda dan Puteri Malaysia. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.